Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendapat fuqaha Syafi'iyah. Kita mari bakti tengok mazhab kita. Jadi yang lepas sanding pendapat ulama Hanafi dan ulama Maliki. Kita tengok ambil berarti dalam mazhab kita apa yang dia kata. Pendapat fuqaha Asy-Syafi'iyah. Para fuqaha Asy-Syafi'iyah mereka berkata, permulaan masuknya waktu berkurban itu dengan lalunya qadar 2 rakaat salat Aid dan 2 khutbah yang pendek keduanya. Kemudian daripada naik matahari pada hari raya sekadar segalah. Segalah ni dalam kitab Arab dia tak panggil segalah. Qadar rumhin dalam bahasa Arab. Sekadar sehulu lembing. Lembing orang buat alat perang zaman dulu tu, dia lembing dia panjang. Maka kitab-kitab Jawi setengah tu dia terjemah sekadar segalah pada penglihatan mata, lebih kurangnya 7 hasta. Jadi waktu kurban dalam mazhab kita Syafi'i ni, bila matahari naik lebih kurang pada pandangan mata 7 hasta ataupun qadar rumhin, qadar segalah, qadar hulu leming, maka tu boleh kita nak buat kurban. Jadi aktibarkan masa qadar dia nya 2 rakaat solat hari raya dan 2 khutbah yang ringkas keduanya yang pendek. Dia waktu kita nak sembahyang ni bila naik matahari, lepas daripada naik matahari sikit boleh dah kita nak sembahyang. Maknanya bila naik matahari lepas daripada muka bumi naik sikit, boleh kita nak semaya, dan lepas pada semaya 2 rakaat tu kita baca khutbah reka-reka. Lepas tu boleh kita gerbeh lalu dah. Itu ya. Mana qadar lalu. Jadi mafhum pada kata qadar 2 rakaat ni lalu masa dia tak mesti kena semaya. Kalau kita tak semaya tak apa. Tapi masa dia nak sekadar kalau orang tu naik ke semaya raya, dah sudah dengan pendek-pendeknya. Dah tu. Kita misalnya kalau dia pukul 7 matahari naik. Daripada dia pukul 7 matahari naik itu, kalau kita semaya 2 rakaat 10 minit dan kita baca khutbah reka-reka 10 minit, 20 minit. Lepas pada qadar masa 20 minit, maka boleh kita gerbes lalu dah. Walaupun kata semaya pun tak apa. Semaya tu waktu sunat suku. Kita kira waktu kita nak sembelih. Itu adalah mazhab kita Syafi'i. Jadi molek dah lah kalau kita kata hari ni pukul 8 kita semaya. Sudah pukul 9 sudah kali dengan khutbah. Nak mula sembelih tu dia pukul 9.30. Tak. Itu tak apa dah, boleh dah. Mazhab kita. Iaitulah permulaan waktu solat duha. Waktu segalah ni pada penglihatan mata ni waktu solat duha. Solat duha ni dia pukul berapa kita tengok dalam takwim lah. Pukul 7 berapa minit. Kita tengok situ waktu solat duha. Seandainya jika bersembelih sebelum demikian, sebelum daripada solat waktu semaya raya dan sebelum naik fajar, maka tidaklah memadai kurbannya. Tak sah kurban kita. Syarat dia nya selepas naik fajar, selepas pada semaya, selepas tebah
baru boleh. Dah atas mazhab kita. Jadi tak ada lagi lah orang gerbai sebelum pada semaya ni. Boleh ke lepas semua lepas dah semaya belaka mazhab mana-mana pun lagu tu. Berdasarkan kepada hadis Al-Bara' bin Azib yang telah lalu sebut. Hadis ni kita sebut dah tadi, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli summa narji'u fananharu. Hadis tu yang kita taqaddam zikru, jadi kita tidak ulangi sebut semula. Daripada waktu yang kita mula semula saning, dia sampai bila waktu dia? Habis waktu. Dan berpanjangan waktu berkorban itu malam ataupun siang hari. Mazhab kita dua-dua boleh. Siang hari pun boleh, malam pun tak ada masalah. Cuma afdal siang hari. Hingga akhir hari tasyrik. Tasyrik dalam mazhab kita iaitu hari yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13 daripada Zulhijjah. 3 hari. Jadi bila jatuh matahari hari yang ke-13, habis waktu gerbai lah. Dan habis juga waktu tasbih lepas pada semaya. Tak. Jika semaya raya haji ni dia 4 hari. Lepas pada solat 5 waktu, sunat kita tasbih. Jadi akhir dianya, akhir sekalinya bila hari yang ke-4 ataupun hari yang ke-13 tu, semaya asar tu boleh kita tasbih lagi selepas solat asar tu. Bila jatuh maghrib, lepas maghrib tak ada kita nak tasbih, tak boleh dah. Habis waktu. Itu waktu hak takbir. Maka waktu semula pun demikian juga sama. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arafatu kulluha mauqifun wa ayyamut tasyriki kulluha manharun. Semua bombing Arafah itu adalah mauqif. Maksud mauqif ni tempat kita berwukuf. Bila musim haji, semua hujjat dia kena wukuf daripada Arafah. Kalau tak wukuf tak jadi haji. Al-hajju arafatu. Nabi kata al-hajju arafatu. Haji itu Arafah. Apa makna hadis? Mu'zamu arkanil haji al-wukufu bi Arafatah. Itu mana hadis? Hadis dia ringkas kan? Al-hajju arafatu. Haji Arafah. Apa makna haji Arafah? Yani mu'zamu arkanil haji. Sebesar-besar rukun haji itu al-wukufu bi Arafata. Iaitulah kita wukuf daripada Arafah. Jadi kalau kita tak sempat nak wukuf daripada Arafah, haji tak jadi untuk kita. Itu dalam bab haji suku. Maka kita kira sininya mauqif ni mana tempat yang kita wukuf daripada Arafah. Dan semua hari tasyrik itu ialah hari untuk bersembelih. Tasyrik kita dah sebut tadi, 11, 12, 13. Dan satu riwayat bagi Ibnu Hibban, fi kulli ayyamit tasyriki zabhun. Maksudnya bersembelih kurban itu pada semua hari-hari tasyrik. Ikut nak hari mana. Tapi kita tengok kepada kebanyakan gerbai di hari ni lah. Hari pertama yang paling banyak, hari yang kedua tu kurang sikit, hari yang ketiga tu ada lagi, hari yang keempat tu boleh dikatakan tak ada orang semulih dah hari tu. Padahal waktu ada lagi. Sebab apa tu? Pasal kita meraihkan khilaf. Kerana dalam mazhab Hanafi, hari yang keempat tu bukan hari tasyrik dah. Lalu tu kita ambil sekat 3 hari. Cumanya kalau kita tak sempat nak semulih 3 hari yang pertama, 1, 2, 3, hari yang keempat tu dalam mazhab kita boleh lagi kita nak semulih. Kalau kita tak ada pun kita semulih hari keempat tu boleh lagi. Itu ya. Akan tetapi dimakruhkan bersemulih dan berkorban di waktu malam. Ini mazhab kita. Apa hukum kita gerbai waktu malam? Jawab makruh. Kita pegang situ dulu. Tak. Kita pegang hukum situ. Hukum berkorban waktu malam makruh. Situ. Kerana dilarangkan daripadanya. Tapi larang makruh. Ada kalanya kerana takut daripada kesilapan pada tempat bersembelih. Ditekak dia. Takut tak butuh orang ke. Malam-malam ke. Ataupun kerana fuqara mereka tidak menghadiri udhiyah di waktu malam. Pakai miskin ni dia tunggu nak ambil daging kita nak sedekah ni malam. Tak ada tunggu dah.
Rumah kita ni pakai miskin ni, dia tak ada tunggu gerbek. Dan juga dia tak suka pakai miskin kot tanah harak. Pakai miskin tanah harak ni, dia tunggu senguti. Kat tempat kita biasa tengok, dia semulai pun dia semulai kibah lah. Jadi kalau kita masa duduk sana tu, kita nak gerbek, kita pergi di tempat dia, niat-niat semulai, kita tak ambil dah. Semua tu fuqara tu tunggu siap-siap dah. Kita nak beli seekor, dia timbang kilo, kita niat tukar semulai dia lapah daging dan bagi pada fuqara. Dia mari di malai lagi. Malai dia tunggu dah. Nanti pagi esok nak beli daging. Jadi bila lah kita kata waktu malai ni fakir fuqara, bila dia sudah balik rumah masing-masing, sebab tu dimakruhkan kita gerbek waktu malai. Tak ada orang yang kita nak sedekah. Seperti mereka hadir di waktu siang hari. Barang siapa yang bernazarkan udhiyah yang tertentu. Jadi pada awal tadi kita dah hurai lebih kurang. Tak. Maknanya udhiyah kita, kurban kita jadi kurban nazar. Kurban nazar hukum wajib disembelih. Tuai punya nak makan tak boleh. Itu hukum nazar. Seperti dikatanya, nyo bukan nun tu, tulis saya silap. Seperti dikatanya seorang, lillahi alayya an udhhiya bihadhil baqarah. Artinya demi Allah wajib atas aku bahawa aku berkorban dengan ini ilmu masalan. Dia lafaz nazar ni kalau kita ngaji bab kitabun nazri lah, kitabun nuzur ni, dia syarat kena berlafaz nazar. Hak asal dia. Lafaz lillah alayya mesti kena bubuk. Kita hari ni masalah kita meniak kapung gitu ya. Bukan bab nazar hak nundak lagi. Lillahi alayya, wajib atas aku. Itu bahasa kita tak gitu. Wajib atas aku mesmelihkan ini lembu. Nazar. Bila nazar wajib kena sembelih. Demi Allah wajib atas aku bahawa aku berkorban dengan ini lembu masalan. Maka lazim disembelihkannya pada tahun itu juga. Pada tahun kita ada raya hak la tu, kena sembelih. Kita nak takhir ke tahun hadapan, tiada harus ditakhirkan pada tahun hadapan. Jadi binatang yang tertentu yang kita nazar kena sembelih tahun tu jugalah. Hari pertama kalau tak ada, hari yang kedua. Tak ada hari yang kedua, hari yang ketiga kena widai yang keempat akhir sekali. Jadi wajib aku mana-mana pun kena sembelih lah. Dan jika binasa hayawan yang dinazarkan itu sebelum waktu berudhiyah. Jadi kita ni, kita kata lembu kita tu, kita nazar siap dah bubuh dalam kandang tepi rumah. Bila kita nak agiam, nak tarik, nak semulih, tengok lembu kita mata buta. Jadi panggil jadi cacat dah lah. Jadi bila hayawan yang kita nazar tu binasa, maksud binasa ni ataupun kita kata lembu tu mapuh terus. Ketik dia ular, mapuh lembu. Ataupun dalam waktu berudhiyah. Jadi hak ni belum pada udhiyah. Hak ni masuk gerbek dah binasa. Akan tetapi sebelum daripada mungkin disembelihkannya, maka tiada suatu apa pun di atasnya. Sebab apa ni? Kerana tidak taksir dan salah. Ni masalah hukum nazar lembu gerbek. Kalau sebelum masuk waktu gerbek, lembunya pergi mapuh masalah, mengikut pendapat mazhab kita, tak ada masalah gapo. Sebab mapuh tu bukan dengan taksir daripada kita. Kita tak kena gatilah kita bahas itu. Adapun kalau kita taksir, maksud taksir ni mana salah atas kita lah, kita ni buat kenak dia ke, hak tu lain hukum, kita kena ganti kalah. Sebaliknya jika ia sendiri yang merosakkan hayawan yang dinazarkan itu. Jadi kita juga yang merosakkan, kita juga yang memunahkan, dan kita juga yang membinasakan hayawan yang dinazar, maka lazimkannya membeli ganti yang lain sepertinya. Kena ganti. Lembu nazar bila mapuh dengan sendiri, maka tak kena semulih. Pasal kita tidak taksir, kita tidak salah tak kita. Tapi kalau kita yang buat berdasarkan, maka kita kena ganti dengan lembu yang lain yang sepertinya sama dengan lembu kita beli tu.
Mana kalau lembu yang kita beli itu 2,000 ya, 2,000 juga ni pun disambung. Dan disembelihkannya pada waktu kurban itu. Pendapat fuqaha Hanabilah, berkata fuqaha Hanabilah, permulaan masuknya waktu bersembelih itu daripada siang hari, hari Aidul Adha, hari raya lah, setelah lalu masa qadar solat Aid dan 2 tebah. Jadi hak ning ini samalah dengan pendapat fuqaha Syafi'iyah yang telah lalu sebutnya. Jadi sama hak ning. Hak Syafi'i pun qadar lepas kata semaya dan 2 tebah secara ringkasnya, maka boleh kita nak sembelih. Tetapi afdalnya bahawa dilakukan bersembelih itu kemudian daripada solat dan tebah. Nak molek lepas pada semaya siap dan lepas pada tebah. Dan bersembelih oleh imam. Kena tu imam sembelih dulu baru lepas kita boleh buat. Itu afdal. Supaya keluar daripada khilaf yang kita sebut mari tadi, syarat hak 3 apa dah? Syarat kena semaya dan tebah, dan imam tu kena sembelih dulu hak 3 tadi. Cumanya tidak ada perbezaan di antara penduduk-penduduk Qaryah yang besar ataupun lainnya. Tadi ada pentafsilan kah? Kalau Qaryah yang besar tu, lagu tu kalau Qaryah yang kecil-kecil, lepas pada fajar boleh nak sembelih selalu, dia tafsir tadi. Dan jika terlupuknya solat Aid dengan gelincirnya matahari, jadi kita tak ada nak semaya, celak-celak mata tu nampak tari zuhur dah, tergelincir matahari. Kerana keuzuran ataupun tidaknya, uzur ke ataupun tidak uzur, hendaklah berkorban ia ketika gelincir matahari dan kemudiannya. Lepas pada tu pula, lepas zuhur boleh. Dan tidak memandai bersembelih sebelum daripada melakukan solat Aid. Dalam pendapat ulama Hanabilah ni, sebelum pada semaya, sebelum pada lalu masa semaya, nak gerbet tak boleh, tak sah. Berpanjangnya waktu berkorban itu pada pendapat mereka hingga akhir hari yang kedua daripada ayam tasyrik. Maknanya tasyrik dia nya 3 hari sekali dengan raya dah. Bukan seperti hak pagi. Kerana hari tasyrik pada pendapat mereka adalah seperti pendapat fuqaha Maliki dan juga Hanafiyah. Jadi hak mazhab kita ya, tasyrik 2 hari atau 3 hari. Jadi pak mazhab ni masalah hari tasyrik tu 2 belaka. Sebelah 12. Sebelah 12 ya. Kita Syafi'i sebelah 12 13. Hari 10 tu hari nahar, hari raya dia panggil tu. Sebab tu kita meraih khilaf. Maknanya hak jumhur fuqaha ni ayyamut tasyrik 2 hari sahaja. Kita pendapat ulama Syafi'i ayyamut tasyrik 3 hari. Sebab tu kita gerubai tu hari yang keempat jari nak ada supaya kita memeliharakan khilaf dia panggil. Sunat saja. Iaitulah 2 hari daripada hari raya. Kata mereka ulama Hambali, afdalnya disembelihkan pada siang hari. Jadi siang hari yang paling. Jadi pendapat ni sama dengan ulama Syafi'i juga. Dan haruh di waktu malam. Haruh serta makruh. Kita sembelih malam tu boleh, tapi makruh. Haruh serta makruh, supaya terkeluar daripada khilaf. Dalam kaedah pun yang ma'ruf lagi kitab qawaid al-khuruj minal khilafi mustahabun. Jadi kita keluar pada khilaf ulama itu sunnah. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil zabhi bil laili. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangkan bersembelih di waktu malam. Naha di sini ada setengah ulama, kebanyakan ulama mengatakan naha larang makruh, larang karahah. Dia larang dia 2, ada larang tu larang haram, lagi makruh. Tak. Lagi ada kala lagi haram, ada kala lagi makruh. Maka lagi di sini
lari makruh, karohah dia panggil sini. Bukan lari haram dah. Dan kerana malam itu sukar dan payah untuk tafrik dan membagikan daging pada ghalib. Jadi malam ni kita nak bagi daging pada fuqara, pakai miskin susah, dan mau balik kampung masing-masing. Nak pergi katak pintu malam-malam bukan dia. Sebab tu kita semula siang hari. Maka tak dapat dibezakan daging yang elok yang huduh. Daging yang molek, hak huduh, hak mana, hak comel, hak mana. Kadang-kadang kita beri kena orak saja. Tak. Sebab tu siang hari kita nampak. Tapi hari ni kalau kita ilak tu malam pun sama dengan hari ya, di segi apa ni cerah dia tu. Tak. Zaman dulu dia payah sengerti pasal dia tak ada lampu bagi kita ni. Kalau segi ilak balik syarak tu sebab pada hadis ni makna makruh kita sembelih waktu malam. Dan manakala luputnya waktu bersembelih, hendaklah disembelihkan yang wajib qadanya. Jadi kalau hak wajib jadi qada. Sunat sembelih juga. Masalah hak nazar, waktu dah habis. Wajib sembelih tak? Wajib. Jadi qada bagi kita dia panggil. Bukan kata kena tunggu sampai tahun depan tak. Masalah lembu nazar ni, nazar gerbe, kita tak ada hari tasyrik 3 hari tu. Raya yang keempat tu kita tak ada, kita uzurkan, maka kita wajib kena sembelih juga. Sembelih kita tu jadi qada nazar hak gerbe sana tu. Walaupun bukan waktu dia. Maka jika hilang ataupun dicurikan hayawan untuk dikerban, wajib itu. Dalam mazhab kita ni binatang yang gerbai wajib ni hilang ataupun dicuri oleh orang, maka tidaklah dhaman atasnya, kita tak ada kena gantilah pasal orang curi. Dan jika ditemui ataupun dihantar balik hayawan itu, dia mau hantar klik mari semula, ada mau curi, baca ayat Quran siuk-siuk sikit, tak boleh duduk panah. Jenis tu bomo juga. Dia mau curi ilmu, kita pun semaya hajat doa dengan Allah Ta'ala. Tuai curi ilmu duduk tak boleh ke, nak tidur tak boleh. Akhir mari hantar ilmu. Ilmu yang kita nazar nak gerbe, hukumnya hendaklah disembelihkan dia. Mudah juga ada. Perbahasan yang keempat, hayawan yang dibuat udhiyah dengan dia. Jadi tajuk ni binatang yang kita nak buat gerbe ni binatang lagu mana kita nak buat gerbe. Jenis binatang tu umur banyak mana, kita akan sebut depan tu. Umur hayawan, jenis hayawan yang dibuat kurban. Para ulama berittifaq bahawa tidak sah berkorban itu kecuali daripada hayawan na'am. Na'am sahaja. Na'am tu binatang an'am. Bukan na'am mana bahkan tu dah. An'am mana binatang uta lembu kambing. Binatang bak zakat. Binatang uta lembu kambing, binatang ni juga wajib zakat bila sampai nisab. Maka kita nak buat gerbai binatang ni, iaitu yang terdiri daripada unta, lembu. Bila kata lembu termasuk kerbau. Boleh kita nak gerbai dengan kerbau? Tak ada masalah. Tak. Dan kambing yang jantan ataupun yang betina boleh nakah. Kambing jantan, kambing betina. Yang khasi ataupun tidaknya. Erti yang khasi. Kasi. Dia panggil kasi. Lembu kasi. Lembu dia kasi buai butir telur dia. Dia gemuk lembu tu. Bila dia gemuk tu, maka boleh kita nak buat gerbai. Dia tidak jadi cacat cedera dalam buat gerbai tak. Pasal lembu kasi ni daging dia banyak. Tu boleh. Maka tidak memadai hayawan yang lain daripada hayawan tersebut. Daripada lembu seladang. Lembu seladang hak berahiran merah. Tak boleh nak buat gerbai. Tak sah. Kijang tak boleh ke, kita nak gerbai. Rusa dan sebagainya dan lain, tak boleh kita nak gerbai. Karena firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Dan bagi tiap-tiap satu umat kami syariatkan menyembelih kurban. Mana tiap-tiap satu umat di sini tak mesti umat kita, Nabi kita saja, dak umat dahulu pun dia ada juga cara kurban. Sebab tu masa Nabi Ibrahim lagi. Supaya mereka menyebutkan nama Allah sebagai bersyukurkan pengerniaan kepada mereka. Binatang-binatang yang disembelih itu. An'am dia panggil. Dan berudhiyah dengan lain daripada haiwan tersebut itu tidak dinakalkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak pernah jumpalah kalau kita nak kurban dengan haiwan yang bukan daripada binatang an'am, tak ada. Nak kurban pelanduk, nak kurban tak boleh belaka. Rusa, kijang. Nabi tak pernah royak dan juga para sahabatnya pun tak ada dinakalkan juga. Dan kerana berkorban itu merupakan satu ibadat yang bersangkut paut dengan haiwan, jika ditentukan dengan binatang na'am, seperti zakat lah. Sebab zakat pun sama juga. Jadi kuda tak boleh nak kurban. Kuda tak boleh. Hukum makan, tu halal kita mazhab Syafi'i. Nak kurban tak boleh kuda. Sebab dia tentu binatang an'am saja. Sama dengan bab zakat, bila bela lembu cukup berapa puluh ekor nisak dia, kalau kambing berapa puluh ekor, kalau unta berapa ekor, maka zakat wajib. Kuda tak ada. Haiwan yang baru dilahirkan daripada an'am dan lainnya, seperti haiwan yang beranak daripada haiwan ahli dan wahsi, mengikut ia akan ibu. Ya, binatang ahli ni binatang yang kita bela, binatang wahsi binatang liar dalam hutan. Tak, maka anak dia hak barah daripada dua-dua tu dia turut ibu dia. Dia turut ibu. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan juga Malikiyah. Para fuqaha Syafi'iyah mereka berkata, haiwan yang beranak daripada dua jenis binatang an'am itu memadai pada berudhiyah. Kurban boleh. Beranak ke daripada dua binatang, dua jenis binatang, boleh kita buat kurban. Maknanya bakal lain-lain lah, bakal lain-lain boleh. Akan tetapi lazim daripada cukup umurnya 2 tahun. Abad umur 2 tahun ni, kalau lembu nak 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kalau kambing pun samalah, 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Tapi kalau biring-biring 1 tahun masuk tahun yang kedua, cukup boleh buat dah. Dia umur muda sikit. Dia muda sikit umur dia. Apabila adalah haiwan itu terjadi di antara kambing dan biring-biring. Kata fuqaha Hanabilah, tidak memadai berkorban haiwan yang terjadi daripada haiwan ahli dan haiwan wahsi. Bara, mana hak kapuh, hak bara daripada ahli dan juga hak wahsi, tak boleh kita nak kurban. Masalah gini lah, lembu kapung nyegi bara dengan seladar, anak dia tu baik tu boleh kurban tak? Mengikut pendapat ulama Hanabilah mengatakan tak boleh kita nak kurban. Tak sah pada. Para fuqaha telah berselisih pendapat mereka tentang yang afdal daripada anwa' daripada bagai-bagai haiwan di atas 2 pendapat. Ini masalah hak afdal. Afdal kita nak kurban binatang lagu mana. Berkata fuqaha Malikiyah, yang afdal, yang paling afdal itu ialah kambing. Ulama Maliki kata kambing paling afdal. Kalau dia lembu, kalau dia unta. Jadi tak ada pilih unta dulu dah. Ulama Maliki ni, jadi mada tu mada belaka an'am. Cumanya mazhab Maliki ni yang paling comelnya kambing. Tak ada kambing kita semula lembu, kalau tak ada lembu unta. Dia tak tilik kepada besar kecil. Kerana ditilikkan kepada baiknya dan sedapnya daging. Itu sebabnya. Daging kambing dia tak sama daging lembu. Bagi orang yang berahi lah, orang tak berahi kambing tak sedap situ. Tapi orang Arab memang je gitu dah.
Orang Arab ni kalau kambing tu makan yang hot special untuk dia dah. Sekor kambing nasi dalam neka, dalam talai tu sekor ya. Makan 4 orang. Bukan dak habis makan bazir je panggil. Kita sutai Jumaat lah. Kambing sekor campur dengan umuk-umuk. Itu makanan yang paling istimewa orang Arab, kambing. Sebab tu kambing yang paling comel sekali gerbek. Dan kerana bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan 2 ekor kibas. Apa hadis yang kita baca lepas di awal-awal kitab dekat Rasulullah tu dhaha bi kabshaini aqranaini. Dia tak ada sebut Nabi kita gerbai dengan lembu, tak ada. Dah. Hadis sebut lepas mari dah. Sebab tu Maliki kata seafdalnya kambing lah. Beliau tidak melakukan sesuatu kecuali perkara itu adalah paling afdal. Nabi bila dia buat benda tu benda hak paling comel sekali dah. Jadi nampak jugalah wajah dalam mazhab Maliki mengatakan afdalnya kambing. Tak, nampak wajah dia. Akas bagi pendapat fuqaha Syafi'i dan Hanabilah. Jadi mazhab kita lain sikit. Cuba tengok mazhab kita. Mereka berkata afdal hayawan untuk dibuat korban itu unta. Unta hak comel sekali. Unta dia besar molek. Kemudian lembu, kemudian kambing, ni kambing bulu betul ni. Kemudian biring. Tu tertib dia. Dia ambil hak besar dulu. Dia tilik kepada ilat dia tu tak sama dengan fuqaha Maliki. Kerana ditilikkan kepada banyaknya daging. Kalau unta sekor dengan lembu banyak unta. Tak. Sebab tu afdal gerbeh hak besar. Dan kerana tujuan maksudnya gerbeh tu untuk diluaskan atas fuqara dan miskin. Jadi kalau kambing sekor kita sedekah boleh tak banyak orang. Kalau kita lembu sekor sedekah boleh ramai sikit. Sebab maksud kita gerbang ni kita sedekah fuqara, bukan kita nak makan seorang. Tak. Unta sekor lagi comel kita sedekah boleh ramai. Itu ilat dalam mazhab kita Syafi'i. Dan kerana hadis Rasulullah, ini dalil yang satu lagi daripada hadis. Asal ni dalil dengan sebab akli. Ini dalil Rasulullah. Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati summa raha fa ka'annama qarraba badanatan. Wa marraha fi sa'ati saniyah fa ka'annama qarraba bakaratan wa marraha fi sa'ati salisah fa ka'annama qarraba kabshan akrana. Hadis ni dia panjang lagi ni. Hadis ni dia sebut dalam bab Jumaat. Tapi kita bagi sini sebagai dalil mengatakan hak afdalnya unta. Dalam bab Jumaat sana ni dia suruh kita mandi hari Jumaat, dia suruh kita pergi awal-awal pagi hari Jumaat. Maka orang yang pergi pagi awal-awal hari Jumaat tu seolah-olah dia kurbankan seekor unta. Nabi sebut hak tu dulu. Maksudnya sesiapa yang mandi hari Jumaat seperti mandi mengangkat hadas janabah. Hukum mandi hari Jumaat, hak mandi sunat tu mandi seperti mandi wajib lah pada pihak merataikan tubuh badan anggota kita dengan air. Itu seperti mandi janabah, bukan niat mandi wajib dak, niat mandi sunat. Tapi pada pihak kenawi air itu rata belaka, kemudian terus pergi ke masjid untuk bersolat Jumaat. Pagi-pagi dia mandi, dia pergi awal-awal lagi masjid, maka seolah-olah kita tu pergi, bukan segala, seolah-olah ia berkorban seekor unta badanah. Pergi kita takut baca sekolah. Seolah-olah ia korban seekor unta badanah dah. Besar pahala dia. Dan pada saat yang kemudian seolah-olah seekor lembu. Jadi kau-kurang semata lah. Jadi kita ni lembu tak lekat lagi ni. Kalau kira hari Jumaat ni kita duk pergi Jumaat tu lembu tak lekat lagi. Lekat di mana tengok lagi. Dan pada saat yang kemudian seolah-olah seekor kibah. Kibah pun tak lekat lagi ni. Ada kita pergi tu tebah baba nak deh dah. Setengah-setengah bukan kata itu. Tak. Kita pergi tu dengan bel baru kita pergi. Yang tak mesti azan pergi pagi lagi. Pagi kita pergi dah. Jadi unta tak ada dah hari ni. Kalau ada pun ada hadis bawah, kita tambah di bawah tu, wa marraha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan. Jadi saat yang keempat ni seolah dia gerubaikan air sekor. Kaluh
Umarraha fi sa'atil khamisah. Saat yang kelima kada dia pergi Jumaat dekat-dekat tak main nak ketubah. Wa ka'annama qarraba baydatan, seolah dia gerubai telur sebiji. Aluh ya. Pala. Kita ni sebelah telur ada tak tahu ni. Hak tu dalam bab jemaah suku. Dan pendapat fuqaha Hanafiyah yang afdal itu ialah yang terlebih banyak daging. Hak mana daging banyak, hak itulah aula kita gerubai. Kalau uta banyak uta. Kalau uta dengan lembu banyak lembu, afdal lembu. Uta kecil. Lembu besar. Kita ubuh kata. Lembu hak berat 500 kilo, 900. Tak, 900 kilo hak besar-besar tu. Uta 300 kilo. Maka afdal kita gerubai daging hak banyak. Lembu pun tak apa. Lembu dia ada hak besar. Noh hak 7,000 ya, hak besar-besar tu. Dengan uta mana banyak daging. Kalau daging banyak lembu, maka afdal lembu. Sebab ulama Hanafi dia bila kata yang banyak daging, yang itulah afdal kita gerubai. Pentafsilan ibarat-ibarat mazahib seperti ternyata di bawah. Hak ni kita sambung semula insya-Allah. Pagi esok pula untuk malam ni kita setakat ni dulu. Pada haji tu masa dia meletak tu tak sampai lagi tu pukul 9. Tapi kita rehat dulu lah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas bintangan kita pada malam ini di sisi kedua. Dan insyaAllah kita sambung pada isu yang menampak insyaAllah. Kemudian untuk makluman yang pertama sekali, insyaAllah kita buat ijtimah korban di sini pada hari raya pertama, dan alhamdulillah yang tadi kita bawakan alhamdulillah kita penuh. Dan kalau kata nak buka lagi untuk minggu yang ke-34. Sekarang minggu 33. Pada buka lagi untuk minggu yang ke-34. Jadi yang kedua ialah insya-Allah umrah bersama dengan tokoh dan tawaf dalam perjalanan umrah itu tawaf kita akan salafat ta'ala juga daripada kerana Allah insya-Allah pada bulan 11. Di siapa berminat boleh jumpa dengan saya dulu. Yang kedua, yang ketiganya dia insyaAllah kita akan buat khusus sembelih pada 8 dan 9. Sepatutnya khusus sembelih itu kemarin, tapi oleh kerana ada beberapa perkara yang tidak dilakukan daripada pihak Majlis Agama Islam, insyaAllah kita akan buat pada 8 dan 9 khusus sembelih dengan Majlis Agama Islam Rembang, dan akan dikeluarkan sijil halal daripada pihak Majlis Agama Islam.